Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Aku dan kamu tiada beza antara kita. Takkan menyerah, teruskan melangkah menjejak mimpi. Aku dan kamu mengejar bintang di angkasa. Tetap bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Wanita Hari ini, siaran 10 April 2020. Terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana terus memilih kami Wanita Hari ini sebagai inspirasi anda di tengah hari ini, dan insya-Allah akan terus kami kongsikan pelbagai paparan yang menarik untuk terus dijadikan manfaat bersama. Betul, dan hari ini sudah pun memasuki hari ke-24 kita bersama-sama kuarantin di rumah. Kami berharap agar anda semua okey-okey sahaja di rumah, dan pastinya ada pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan sambil meluangkan masa bersama keluarga. Dan bercakap mengenai macam-macam yang boleh anda lakukan di rumah, anda juga boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh ini, dan untuk langganan anda boleh layari www.nstp.com.my/MCO. Itulah orang kata membaca amalan mulia. Jadi sambil kita di rumah ni, eloklah menggalakkan anak-anak terutamanya untuk teruskan membaca. Baik, bercakap pasal di rumah ni juga, memandangkan semua orang ada masa yang lebih. Bersama dengan ahli keluarga, isteri, suami, anak-anak, kami nak kongsikan bersama dengan anda sedikit paparan cukup menarik tentang gelagat suami isteri di rumah. Silakan. Yang cuba you teka apa abang beli? Abang beli apa ni? Tada! Abang beli benda saya yang paling suka. Nasi goreng kampung. Ingat ke apa tadi? Kan dah cakap nasi goreng kampung. Nak pergi mana? Tadi juga I nak keluar nak salam cepat. Nanti sekejap Sayang. Bye. Nak keluar sapu rumah kat luar je ke? Assalamualaikum. Mama dah balik. Itu dia antara pelbagai ragam yang sempat wartawan kami Anu Patihan rangkumkan untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Dan hari ini hari Jumaat, ada berkaitannya juga dengan topik yang bakal kami kongsikan kepada anda. Seperti biasa, hari Jumaat kita akan kongsikan tentang hikayat perkahwinan, dan hari ini topik yang kami bawakan, pasangan kuat sentap dan cara untuk mengatasinya. Kalau kita lihat Yana, Hawa, contoh tadi ada pasangan tu yang mana pasangannya nak hadiahkan konon-kononnya telefon bimbit. Tapi rupa-rupanya betul dalam tu ada nasi goreng saja dah sentap. Macam mana tu? Itulah, dan mungkin juga ada dalam kalangan penonton yang ada pasangan cepat merajuk, cepat sentap, dan contohlah kalau suami usik-usik sikit ataupun kalau nak berbual ataupun berbincang, mesti sangat-sangat berhati-hati, takut kalau isteri terasa hati. Sebab merajuk Tapi kalau orang tu gunting rambut saya dah jadi macam tempurung kelapa, saya pun sentap susah. Tapi ada itu style. Okey, baik. Mungkin anda di rumah ada cerita yang nak dikongsikan bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Anda boleh terus ke laman Facebook WHI TV3 dan tinggalkan soalan ataupun pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Okey, kami nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari ini. Wanita hari ini.
Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan kepada anda yang baru saja menonton. Topik perbincangan pada hari ini ialah pasangan kuat sentap dan cara menanganinya. Fiza, kalau bercakap tentang sentap ni mungkin terlalu sensitif? Terlalu sensitif, suka merajuk dan macam-macam mungkin pemahaman mengikut individu itu mungkin subjektiflah, berbeza-beza. Dan kami nak kongsikan kepada anda sedikit laporan ringkas mengenai topik kita pada hari ini. Saksikan. Sentap atau terasa hati merupakan satu perasaan yang sering dialami oleh golongan wanita dan juga lelaki, kesan daripada emosi yang sensitif dan terlalu mengikut perasaan. Bagi yang sudah berumah tangga, sikap pasangan yang mudah sentap ini kadang-kadang mampu mengeratkan lagi sesebuah hubungan. Hal ini kerana situasi seseorang individu itu cuba menyelami hati pasangan dan akhirnya akan timbul komunikasi yang baik antara kedua-dua belah pihak. Individu boleh merawat hati pasangan yang sentap dengan memberi hadiah, memuji pasangan dan meminta maaf. Namun apabila pasangan terlalu kuat dan kerap sentap, ada kalanya ini boleh menjadi satu isu yang mampu mencetus sebuah pergaduhan. Pasangan akan mula menjadi bosan, lalu timbul rasa penat untuk memujuk dan akhirnya ini akan mengeruhkan lagi hubungan sesebuah rumah tangga. Itu dia. Kadang-kadang terlalu banyak masa bersama pun mungkin boleh menimbulkan pelbagai masalah yang sukar untuk kita fahami. Terlalu banyak masa bersama, tak sesuai cara sidai baju, ditegur jadi sentap. Ya. Masakan kurang garam ataupun gula ditegur pun jadi sentap. Dan kadang-kadang ni sentap ni bukan sengaja, kadang-kadang buat-buat saja sebab nak perhatian lebih. Itu mungkin juga. Okey. Kita bersama Ustaz Azam Al-Khankari di talian. Kita nak tanya sikit apa pendapat Ustaz. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua? Baik, Fiza, Hawa, para penonton semua sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz sihat? Baik, Alhamdulillah. Luar biasa. Kita kena sentiasa tenang, positif dalam apa saja keadaan insya-Allah. InsyaAllah. Bercakap tentang tenang ni kan, dengan topik kita pada hari ini, pasangan kuat sentap. Ustaz, kita nak tahulah macam mana, apa puncanya yang buatkan seseorang itu mudah terasa ataupun terlalu sensitif? Menarik topik hari ini sangat menarik. Sebenarnya semalam saya dah masuk di dalam Facebook saya, Instagram saya, Azam Al-Khankari. Saya dah tanya follower saya, rakan-rakan, netizen berkaitan tentang sentap ni. Ramai juga saya tanya, sentap pun mereka sentap. Maknanya apa saya nak kongsikan para penonton, bila mana kita bicara tentang pasangan sentap, maknanya pasangan ini adalah seorang yang sensitif. Lebih-lebih lagi sekali ini Allah uji kita dengan wabak ini menyebabkan kita PKP, duduk berada di rumah. Jadi saya nak kongsikan bagaimana cara kita ataupun nak handle pasangan sentap ini. Saya kongsikan ada PKP. Bukan Perintah Kawalan Pergerakan, bukan. Okey. PKP. P pertama adalah perhatian. Sebenarnya orang yang sentap ini, orang yang sensitif ini, Hawa, Fiza, para penonton semua, adalah kerana kurangnya perhatian. Jadi kita ni sebagai pasangan, tak kira lah suami ataupun isteri, kita kena berikan perhatian, raikan pasangan kita. Lebih-lebih lagi Allah beri kita masa pada ketika ini, PKP ini, kita duduk bersama keluarga. Inilah masa sepatutnya kita merasakan baiti jannati, rumahku syurgaku. Kerana Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi yang sahih, Nabi kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apa Nabi kata? Orang-orang yang beriman, yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang-orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap isterinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Subhanallah. Ini jelas para penonton semua, bila mana kita bicara tentang isteri ataupun suami yang sentap ini, pertama perhatian. P pertama perhatian. Yang kedua apa ya, Fiza? Hawa boleh saya teruskan Silakan teruskan. K yang kedua adalah kreatif. Para penonton semua, K yang kedua kreatif. Maknanya bila mana kita ada pasangan yang sentap, yang cepat, sensitif dan sebagainya, kita kena kreatif menangani pasangan kita. Maknanya kreatif dari segi contoh, kalau kita tengok laporan tadi kan, mana kita buat surprise bagi hadiah, kita buat jenaka. Kan? Kadang-kadang jenaka lawak-lawak yang tak bercakap pun. Tapi itulah kadang-kadang warna-warni kehidupan berkeluarga. Kreatif dalam menangani perkara ini dengan buat jenaka dan sebagainya. Dan P yang terakhir, PKP. P yang terakhir adalah menjadi orang yang penyabar. Ini paling penting. Penyabar dalam apa saja keadaan, kita kena rasional.
dalam membuat apa saja tindakan. Inilah antara cara kita untuk menangani pasangan yang sentap, dan sebenarnya saya nak kongsi juga bagaimana cara mengatasi perkara ini dan apakah tips untuk kekal harmoni dalam rumah tangga. Ada 3D. Boleh teruskan atau kejap lagi? Boleh. Tapi kita nak tanya juga, tadi dah PKP tadi tu kena penyabar, kreatif dan prihatin. Okey, perhatian kreatif, penyabar. Tapi kadang-kadang mungkin sentap ni ataupun sensitif ni sering kali dikaitkan dengan golongan wanita. Wanita ini lumrah kehidupannya inginkan perhatian, ingin dibanja, sensitif, ingin disayangi dan sangat menyayangi. Jadi kadang-kadang dah ada PKP pun suami kadang-kadang buat-buat tak nampak, buat-buat tak tahu. Ini juga yang akan menyebabkan kadang-kala rasa sentap, rasa merajuk tu akan berlarutan dan juga berpanjangan, Ustaz. Macam mana tu? Baik, terima kasih Fiza. Saya nak cerita, saya Fiza Hawa. Problem tu semua. Bila mana kita bercerita tentang pasangan, dia sebenarnya memang betul. Kadang-kadang yang banyak orang kata, yang banyak terasa, yang banyak sentap ni isteri. Sebenarnya jangan lupa, lelaki pun kuat sentap tahu. Lelaki kalau dah kalau dah mengajuk 3 hari 3 malam tak keluar rumah, lagi bahaya. Kan? Ustaz bukan nama sebenar ke? Bukan nama sebenar ya, tapi saya okey je. Maknanya bila mana kita sentap ke apa ke, kita kena ingat. Sebelum mana Nabi SAW kata apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Maknanya para penonton, bila mana kita tidak menyayangi orang, Allah SWT tidak akan menyayangi kita. Mana kita kena sayang orang dulu sebelum orang sayang kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mana kita nak pasangan kita sentap ke tak sentap ke, tuan-tuan dan puan, kita kena muhasabah diri kita dulu. Nak kadang-kadang ni macam PKP ni kan, Alhamdulillah Allah beri masa kita untuk mengenali pasangan kita. Kadang-kadang minta maaf cakap, sebelum PKP ni, sebelum Allah uji kita dengan wabak ini, mungkin duduk berjauhan. Mungkin duduk memang tak balik rumah lah. Keluar pagi, balik malam, kadang anak pun tak jumpa. Tapi bila ada PKP ini, subhanallah, kita dapat duduk bersama keluarga, masak sebagainya. Tapi saya tak nafikan, ada juga rakan-rakan kita yang berada di rumah sana, yang mungkin Allah uji mereka dengan kesusahan, rumah yang sempit, anak tak cukup dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, apa pun nak kongsikan, umat Islam, orang yang beriman, apa saja baik untuknya. Allah uji, tanda Allah sayang. Maknanya ambil peluang ini yang memang kita tak tahu bila lagi ada perkara ini untuk Allah beri kekuatan. Saya tak nafikan, mungkin ada orang di luar sana yang lapar dan sebagainya, stres. Kadang-kadang suami tak dapat kerja, minta maaf cakap tuan-tuan ya, suami tak dapat kerja, isteri yang masalah duduk rumah, tak ada benda nak makan sebagainya, anak menangis, anak mengaruk, baru kita tahu bagaimana susahnya menjadi seorang isteri. Itu sebab para suami, para isteri, bila mana hidup keluarga, tak kira lah sentap ke apa ke, kita kena saling bersama hidup. Kerana apa? Saya nak kongsikan SRK. Boleh ya? Fiza, boleh ya? Macam lama sangat boleh pula risau kan? Boleh Ustaz. Selalu dekat studio, seronok kan? Jadi hari ni saya dekat rumah je lah kan? SRK, bukan Shahrukh Khan, tuan-tuan dan puan, para penonton. SRK ini, S yang pertama, sangka baik. Itu sebab pasangan kena sangka baik dengan pasangan dia. Kita kena sangka baik dengan orang. Kalau kita tak sangka baik, mana mungkin orang nak sangka baik dengan kita. Ini yang pertama. R yang kedua, rendahkan ego kita. Tuan-tuan dan puan, tak kira suami, tak kira isteri, bila pasangan tegur, kita kena rendahkan ego kita. Kadang-kadang masak tak sedap, kan? Minta maaf cakap lah, isteri masak tak sedap. Suami mungkin pandai masak. Dia tegur, isteri kena terima hakikat. Kadang-kadang isteri tegur suami kena rendahkan ego. Pasangan rendahkan ego, insya-Allah Allah beri kita kekuatan. Yang terakhir, apa dia ini yang paling penting dalam rumah tangga itu, komunikasi. Maknanya komunikasi kita sama pasangan ini paling penting para penonton. Jadi insya-Allah nota ni semua saya akan kongsikan di Instagram, di Facebook saya, Azam Al-Kankari. Jangan risau Ustaz, kita akan bersama dengan Ustaz sekali lagi di hujung siaran nanti. Ada lagi ya? Okey. Alhamdulillah, insya-Allah kita berkongsi insya-Allah. Terima kasih Hawa dan Fiza para penonton. Terima kasih Ustaz. Baru saja beberapa minit dah macam-macam yang kita pelajari daripada Ustaz. Banyak akronim yang pastinya mudah kita hafal dan fahami. Tapi kita berdua dekat sini, Uyaina dekat sana, apa cerita tu? Itulah. Terima kasih Ustaz. Saya pun tertarik dengan akronim yang Ustaz sebut tadi. PKP ada, SRK ada, macam-macam. Dan Fiza, Hawa, kalau nak tahu, saya dah terbaca juga di Twitter. Ada seorang wanita ini, dia kata dia dah lama lah tak cari gaduh dengan suami dia. Jadi kejap lagi nak cari gaduh lah sebab nak beli vacuum. Okey. Sebab dia nak cari alasan untuk dapat hadiah. Betul. Jadi bila dia
bergaduh dengan suaminya, konon-kononnya dia sentap, nak mendapatkan perhatian dan mendapatkan sesuatu. Mungkinlah itu caranya. Okey, baik. Masih lagi membincangkan tentang topik yang sama. Sekarang ni kita bersama dengan tetamu kedua kita di talian bersama dengan Saharul Rizwan. Assalamualaikum. Saharul? Okey, kita masih lagi menunggu Saharul di talian dan sebenarnya bukan Saharul seorang sahaja yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita juga akan bersama dengan akan ada Lan Solo dan kembali bersama Ustaz Azam Al-Kankari. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ini juga, kalau ada sebarang pengalaman yang anda nak kongsikan bersama dengan kami, mungkin ada cerita-cerita menarik berkenaan dengan bagaimana anda menangani pasangan anda yang kuat sentap, yang kuat merajuk dan sebagainya, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini, WHI TV3 dan insya-Allah kami akan cuba untuk membaca soalan anda. Baik, nampaknya Saharul pun sudah terhubung dengan kami sekarang. Assalamualaikum Saharul. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Dan sihat ke? Sihat alhamdulillah. Di sebelah Saharul yang cantik manis tu tak lain tak bukan adalah isterinya Kabila Medina Emir. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Yana. Ali di mana? Aku ada kat bawah. Bawah Ali. Okey. Okey ke tu dekat rumah sekarang? Okey. So far okey alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sekarang ni siapa nak jawab dulu? Sebenarnya antara Saharul dan Dina, siapa yang lebih sentap? Diikut keadaan lah. Diikut keadaan. Okey, keadaan yang bagaimana yang membuatkan Saharul lebih sentap dan Dina lebih sentap? Mungkin boleh kongsikan. Siapa dia? Saya rasa suami saya sejujurnya dia sebenarnya lagi cepat sentap. Okey. Hati dia lagi lembut daripada saya walaupun dia lelaki. Ya ampun, itu jauh. Tak, dia macam ni. Kita bukan sentap sebenarnya. Tapi kita cakap tentang orang yang kita sayang kan. Kadang-kadang apa yang dia cakap tu, walaupun dia tu, dia memberi kesan kat kita sebab kita sayang. Contohnya, Contohnya? Macam kadang sebab saya dah terbiasa dengan adik-beradik saya berseluruh secara kasar lah. So saya terpraktikkan juga kepada suami saya. Macam contoh saya cakap macam geramnya aku, saya guna perkataan aku. Saya tak boleh macam tu. Saya guna aku kau dalam saya tak boleh. Saya sebenarnya berseluruh je, tapi dia macam take it serious benda tu. Okey. Ni menarik ni. Mungkin kita setelah Dina kongsi tentang ini, mungkin kita dapat melihat sudut berbeza seorang Saharul Rizwan sebab biasanya kita tengok dia sangat-sangat macho di kaca televisyen kan. Tapi antara anda berdua, antara Dina dan Saharul, siapa sebenarnya yang lagi pandai memujuk? Of course dia. Sebab dia hati dia lebih lembut daripada saya. Walaupun saya, kalau ikutkan normal, kita perempuan ni kita lah lebih cepat touching, sensitif kan. Tapi bagi saya kebalik. Dia sebenarnya, dia lebih senang memujuk, dia lebih senang terasa. Cuma saya ni kadang cepat menangis. Sejak perempuan, air mata tu tak boleh dipisahkan kan. Dia pujuk-mujuk ni sebenarnya kena balance lah dalam rumah tangga. Tapi kita dah berapa tahun tadi? Nak masuk 4 tahun. Nak masuk 4 tahun tengok. Bila dah 4 tahun ni, masa awal-awal tahun pertama tu macam dalam setiap perkahwinan confirm akan ada orang kata tak persefahaman tu. So dalam tahun pertama tu kita macam nak kenal, tak nak mengalah, tak nak mengalah sebab kita orang bercinta lepas kahwin kan. Baru nak ganti budi. So tahun pertama tu banyak bukan pergaduhan, tak persefahaman, tapi bila dah masuk tahun kedua kita dah tahu dia ni tak boleh cakap macam ni. So kita mengalah. Kadang-kadang walaupun kita terasa dengan pasangan yang sentap ni tak rugi kalau kita mengalah. Sebab apa? Mengalah tu untuk membaikkan keadaan, itu benda tu bagus. Okey, dan untuk anda berdua, kalaulah salah seorang tu sentap dan sebagainya, nak pujuk, penting untuk ada komunikasi antara Dina dan juga Saharul. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit tips kepada penonton di luar sana bagaimana untuk memastikan kalau dalam sesebuah perhubungan suami isteri untuk sentiasa bahagia. Okey, saya beritahu yang lelaki lah. Yang lelaki ada 2. Ini sebab masa khusus kahwin tu Ustaz ni yang beritahu saya. Lelaki bila marah, bila bergaduh ataupun
dengan isteri pom, suami itu kita digalakkan untuk keluar daripada situasi itu. Macam saya, kalau berlaku benda-benda situasi macam tu, saya akan lari. Saya akan lari pergi ke ruang tamu. Balcony. Keluar daripada kawasan. Relax je. Sebab bila kita tengah panas ni, yang ada yang nombor 3 adalah syaitan. Dia akan bagi-bagi. So that's why perkataan tu suami paling penting, sebab suami kena jaga lampas dia. Perempuan dia boleh cakap tapi suami kalau dia tak boleh kawal amarah dia, habis. So benda yang paling penting istighfar. Dan yang nombor 2 ialah isteri bila tengah bergaduh dengan suami, lepas tu kalau duduk merajuk, cara yang paling senang je untuk bujuk dia. Ajak suami solat jemaah sama-sama. Baik. Once bila saya macam tu, suami aku duduk kat depan, isteri kat belakang, dia akan cakap, okey, aku sebenarnya ketua keluarga. So aku yang kena manage everything. Baik. So benda tu sebenarnya kalau kita ikut dalam Islam pun dah disusun dah situ. Tips yang sangat-sangat berguna untuk pasangan suami isteri khususnya di luar sana, dan kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Saharul Rizwan dan juga kepada Dina di atas perkongsian tadi. Tu Ali pun sudah cuba untuk masuk. Ya, betul. Okey. Hai Ali. Bye Ali. Terima kasih sekali lagi Saharul dan juga Dina. Sampai berjumpa lagi. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum. Salam. Perkongsian yang cukup-cukup menarik oleh pasangan suami isteri yang saya kira sama cantik, sama padan itu tadi. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan satu lagi pasangan artis. Tapi sebelum itu, kita nak mendengar dahulu apa kata orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Ini dia. Macam buat sentak tu saya dah tak cakap banyak, just masak je. So nanti masa makan tu baru macam borak-borak dan automatik dia macam kan okeynya sendiri. Antara cara yang berkesan is bagi hadiah lah. So antara benda yang melembutkan hati perempuan. Suami saya ni dia jenis yang agak clingy. Jadi kalau nak ke mana-mana seboleh-bolehnya dia nak saya ada sekali. Kalau saya cakap saya tak nak ikut dia, nanti dia akan sentap, lepas tu dia merajuk. Perkara yang saya buat untuk pujuk dia pula, biasanya saya akan macam peluk dia, lepas tu saya akan cium pipi dia. Nak handle pasangan kita yang sentap ni, saya akan make sure dia cool down dulu. So baru saya akan slow talk dengan dia. Saya akan dengar dengan buat terus apa yang disuruh. Lepas tu saya dengar apa yang dia nak cakap ke, ada apa-apa yang dia nak bebel ke apa. Last sekali baru saya cuba pujuk wife saya. Dengan contoh masakkan something ke, beli coklat. Pasangan saya biasanya dia akan ambil hati ataupun sentap dengan saya bila saya terlalu fokus dekat telefon. Kalau dia sentap, saya akan tunggu masa yang sesuai untuk komunikasi dengan dia, untuk pujuk dia. Saya takkan terus pujuk sebab kalau saya terus pujuk nanti dia akan jadi benda lain. Dia akan jadi instead of pergaduhan kecil, dia akan jadi pergaduhan besar. Macam-macam sebenarnya cara nak pujuk orang yang kuat sentap ni. Kita nak juga tanya pendapat tetamu kita di talian, Lan Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Lan bersama dengan Sheila, kedua-duanya apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Amboi, kita nampak sedondon di sana tu ya. Oh, baju banyak kita pakai. Dah sedondon hari-hari kat kedai sama-sama. Awak. Tapi ada sesekali tersentap ke tak? Mestilah ada. Okey, siapa yang antara anda berdua yang lebih banyak tersentap dalam tempoh banyak masa bersama ni? Oh, ya ke Lan ke? Okey, kongsikan. Lan ni sebenarnya Kak, dia nampak je rocker, tapi dia lembut. Dia taman sikit dalam hati dia. Okay. So, dia tak boleh cakap kasar sikit, tak boleh terlebih surut, tak boleh terlampau ni sebab dia manja. Jadi, sentap tu adalah lebih kepada dia lah. Macam saya ni, main kasar sikit. Oh, okey, Lan manja. Kalau sentap tu kadang-kadang sebab apa? Macam mana pula Sheila pujuk? Dia bukan apa sebenarnya. Kadang-kadang macam mana dia pujuk? Biasanya cik buat tak tahu je sebab dah lama kahwin kan. Jadi dah tahulah dia punya air lenggok tu macam mana. Tapi biasanya kita kembali kepada asal je lah. Alah, gurau-gurau. Kita je leleng, manja pula. Macam tu. Biasanya sebab kita sama-sama sibuk, busy. Kadang-kadang
ada masa tu macam nak bermanja. Tapi dia macam tak faham pula kan. Hai dia ni. So lah. Kadang-kadang kan Lan, orang kata kalau lelaki tu yang kuat sentap, bermakna lelaki tu seorang lelaki yang romantik. Betul ke dia romantik? Dampak ni romantik lah kot Kak kan? Okey, jadi kalau kebiasaannya lah, kalau selalunya tadi Sheila cakap Lan yang kadang-kadang cepat sentap kan? Tapi kalau sesekali Sheila sentap pula, apa reaksi Lan buat? So, kalau dia sentap masalah sikit. Lepas tu saya jarang bagi dia sentap. Bila dia macam nak menyentap dia, saya kontrol sikit. Main tarik tali balik. So, ini payah. Dia payah sentap. Tapi bila dia sentap tu macam ambil masa jugalah. Panjang. Dia nak handle kan. So, saya elakkan daripada dia sentap terlalu. Okey. Kalau tengok Sheila ni sebenarnya macam suka musik sebenarnya, ya ke Lan? Mengusik mungkin pada pandangan luaran lah. Tapi kita tak tahu dalam industri dia kadang-kadang dia tersentap. Saya juga yang jenuh nak memujuknya kan. Tapi kalau kita lihatlah apa yang dikongsikan oleh Sheila dan juga Lan di laman sosial, ramai yang mengatakan bahawa anda berdua ni sangat-sangat harmoni, sangat saling lengkap melengkapi, sentiasa ada antara satu sama lain. Apakah sebenarnya yang dipegang oleh Lan dengan Sheila untuk terus sama-sama menyemarakkan lagi hubungan rumah tangga? Macam kami berbincang lah, selalu cakap. Saya cakap je, I tak sukalah you masa nyanyi, you pegang tangan ni, you buat tu. I tak suka. Saya cakap je terus terang. Komunikasi lah. Sebenarnya komunikasi itu sangat penting. Sebab kita, kadang-kala kita teralpa. Maksudnya dengan perbuatan kita, tingkah laku kita. So komunikasi itu kita boleh memperbetulkan segala yang silap. Maksudnya dekat sini kita selesaikan antara kita berdua lebih dahulu daripada cakap benda tu berlanjutan lah. Dan better tegur husband and wife dulu. Okey. Tanpa campur tangan lain lah. Bila berterus terang pula, mesti ada rasa sensitif tu, ada rasa nak merajuk. Macam mana kalau diri sendiri, diri Lan sendiri dan juga Sheila nak kawal sifat tu, tak nak jadi sensitif sangat? Okey, kalau pada awal perkahwinan, awal perkenalan dulu, memang adalah benda macam itu kan. Terlalu sensitif sebab kita tidak mengenali sepenuhnya suami isteri, seorang punya PR, karakter kan. So bila dah berkahwin, dah kenal 20 tahun, dah kenal, dah kahwin 10 tahun. So saya rasa dah masak sangat dengan perangai dia. So benda tu kita respect hubungan sesama lah. Sebab kita maksudnya kalau kita ada hormat dia sebagai isteri, dia hormat saya sebagai suami, benda tu insyaAllah tak ada perkara-perkara yang tidak baik lah. Yang menjengah ke dalam hubungan kami ni. InsyaAllah. 20 tahun bukan tempoh yang singkat. Jadi mungkin Lan dengan juga Sheila ada sesuatu nak dikongsikan sebagai rumusan lah kepada penonton-penonton kita hari ini tentang topik hari ini. Tips ke kan? Okay, kalau macam saya, kita berbincang dulu, banyak berkomunikasi, discuss each other. Macam saya, secara jujurnya, saya tidak suka bercerita masalah saya. Orang ketiga tahu. Wak Imam, family saya, mak saya, mertua tak tahu. Apa-apa kami berdua. Makan ke, tak makan ke, kita selesaikan berdua. Macam tu. Sebelum orang... Perlu ada kefahaman. Dia saling memahami antara satu sama lain. Saya tahu kerja-kerja yang dia buat, dia faham kerja-kerja yang saya lakukan. So, benda tu insyaAllah lah lebih harmoni. Rumah tangga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Lan dan juga Sheila di atas perkongsian itu tadi. Kena berbincang, komunikasi dan insyaAllah akan terus harmoni dan hubungan rumah tangga akan terus disemarakkan lagi dengan bunga-bunga kita. Amin. Kami doakan yang baik-baik saja insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih luangkan masa. Bye. Assalamualaikum. Okey. Itu dia tadi kan sebenarnya ada banyak dah sebenarnya tips-tips yang sempat dikongsikan oleh Ustaz Azam. Ada PKP, SRK. Saharul kata dalam Islam juga telah pun mengajar kita untuk sentiasa harmoni dalam hubungan rumah tangga. Suami jadi imam, isteri makmumnya. Lan dan juga Sheila berkongsi tentang konsep komunikasi dan juga perbincangan itu penting dalam hubungan rumah tangga. Dan apa yang kita dapat daripada Lan dan juga Sheila tadi, sebenarnya orang yang sensitif ni banyak sisi-sisi positifnya. Macam Fiza katakan, lebih romantik dan lebih memahami. Ya ke Yana? Yana setuju tak? Saya sebenarnya setuju juga. Orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula pasangan suami isteri. Jadi pastinya dalam sesebuah perhubungan itu mestilah ada pergaduhan sedikit. Tetapi tentang bagaimana caranya untuk kita menangani, itu yang lebih penting. Dan sekarang kita sudah pun terhubung sekali lagi dengan Ustaz Azam Al-Khankari. Assalamualaikum Ustaz, masih di situkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sentiasa mengikuti perbincangan Uyaina, Fiza dan juga Hawa dan
tetamu-tamu yang lain insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Ustaz, macam tadi kita dengar daripada rakan-rakan artis juga ada yang banyak yang berkata tentang perlu adanya komunikasi, perlu adanya sikap toleransi, menghormati. Dan saya juga kira Ustaz, penting untuk kita betul-betul mengenali pasangan kita. Kalaulah pasangan kita itu memang seorang yang jenis kuat sentap, kita perlu tahu cara untuk kontrol situasi perkara itu. Betul. Itu sebab tadi terima kasih Yaina, Fiza, Hawa tadi kalau kita lihat para tetamu kita tadi Syarul dan juga Wan Solo Lan Solo. Lan Solo penyanyi Crystal kan. Lan Solo. Kalau kita lihat kebanyakan mereka yang banyak sentap siapa? Suami, betul? Kan? Suami yang banyak sentap. Itu sebab saya kata di awal tadi, maknanya sentap ni dia tak kira suami atau isteri. Sebenarnya masing-masing. Kalau kita lihat, kalau kita tengok macam Lan tadi pun, 20 tahun dalam tempoh perkahwinan mereka. Subhanallah. Maknanya dalam 20 tahun pun masih lagi perlu mendalami pasangan masing-masing. Ini kan pula kita yang mungkin Yaina tak tahu dah kahwin ke belum ke apa ke? Belum berkahwin lagi Ustaz. Hujung tahun dia insya-Allah ya. Moga Allah mudahkan urusan. Itu macam lama kan. Tapi apa saya nak kongsikan? Gua dah lama saya tak jumpa Yaina ni kan. Apa nak kongsikan para penonton? Bila mana kita perkahwinan, setiap dalam kehidupan perkahwinan itulah proses pembelajaran kita. Kita tak nak perkahwinan kita hitam putih. Faham maksud saya? Quote and quote hitam putih. Maknanya kita tak nak bangun pagi tidur. Akhirnya menyebabkan kita bosan dengan pasangan. Na'udzubillah min zalik. Ini paling kita takut. Sebab tuan-tuan puan, bagaimana untuk kita kekal harmoni dalam rumah tangga? Bagaimana kita menjauhkan daripada hitam putih rumah tangga? Saya nak kongsikan 3D. Boleh? Okey, boleh. Tadi dah PKP, SRK, sekarang 3D pula. Bagus. Silakan Ustaz. Tengok. Nanti saya akan tulis di Facebook, Instagram saya. Azab Al-Kantari. Follow lah ramai ya. Apa saya nak kongsikan? Apa penonton semua 3D yang saya kongsikan bagaimana tips untuk kekal harmoni dalam rumah tangga. Dia pertama, ini yang paling penting iaitu dengar. Ini paling penting. Para penonton kita kena dengar. Dengar pasangan kita. Tak kira lah dia bercakap penat macam mana. Saya tak nafikan. Saya duduk rumah, saya jaga anak. Isteri saya bekerja sebab isteri saya seorang jururawat. Ni pun dah nak bersalin. Doakan para penonton ni, isteri saya dimudahkan. Frontliner, terima kasih. Amin, insyaAllah. Amin. Dia frontliner, luar biasa. Dan aku nak kongsikan, mereka bekerja. Para jurawat, mereka frontliner ni bekerja. Kita duduk rumah jaga anak, betul. Mereka balik, mereka penat. Mereka balik ke penat. Apa perlu kita buat, tuan-tuan puan? 2 telinga, 1 mulut, dengar je lah. Kadang-kadang kita tiap hari sama je. Bang, passion ni, bang, passion. Sama je. Tapi kita kena dengar. Tuan-tuan puan, para penonton, dia pertama dengar pasangan kita. Kadang suami yang banyak cakap, penat balik kerja. Isteri kena dengar. Memang betul, kat rumah pun penat jaga anak kan. Superman, Cicakman, semua keluar kan. Segala apa nama anak punya perlakuan. Sebab para penonton, dia pertama dengar. Yang kedua, tuan-tuan puan, ini juga dikongsikan oleh Lan tadi bersama pasangannya. Iaitu diskusi. Kita adakan perbincangan dengan pasangan kita. Kalau boleh, tiap-tiap hari kena ada diskusi. Bangun tidur, bincang. Sebelum tidur, bincang. Bincang balik. Seminggu ni, apa yang kita dah buat dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan puan, saya tak nafikan ramai rakan-rakan kita yang sedang diuji pada ketika ini. Ada juga yang para penyakit COVID dan juga ada mereka diuji dengan tiada kerja dan sebagainya. Tuan-tuan puan, kita sebagai jiran yang baik manusia, kita kena berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Diskusi, bincang dengan pasangan, bang, kita ni dah tak ada duit, income sebagai bagian kita buat. Sebab tuan-tuan puan, kita kena sentiasa berbincang kerana dengan perbincangan Allah akan berikan keberkatan kepada kita. Dia yang kedua, diskusi. Dia yang ketiga, tuan-tuan puan, ini yang terakhir yang saya nak kongsikan iaitu ad-doa silahul mu'min. Dia yang terakhir adalah doa. Doa senjata orang beriman. Tuan-tuan puan, para penonton, sekarang ini negara kita diuji dengan satu wabak yang sangat bahaya bukan sahaja negara, bahkan di dunia. Dia yang terakhir, kita banyakkan berdoa, minta dengan Allah, moga Allah berikan kebaikan, bukan sahaja negara kita, bahkan keluarga kita, pasangan sentap apa ke, doalah, moga Allah membuka hati kita masing-masing, insya-Allah. Inilah 3D, dengar, diskusi, doa, moga-moga Allah berikan keharmonian dalam rumah tangga kita, insya-Allah, wallahu a'lam. Insya-Allah, amin. Dan Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit doa kepada pasangan di luar sana yang mungkin sedang bermasam muka ataupun sebagainya. Mungkin doa yang sedikit ringkas, Ustaz? Baik, yang paling ringkas, yang paling mudah saya berkongsikan, ini doa yang biasa orang sebut, kalau boleh doa dalam bahasa Melayu itu lebih baik. Kita menghayati doa kita. Tapi yang paling penting boleh dibaca Allahumma Rabbana,
Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ataupun Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Maknanya kita minta, ya Allah, berkatilah zuriat kita, isteri kita, moga qurrata a'yun, maknanya muka penyejuk hati-hati memandang. Kita nak pasangan kita itu adalah pasangan yang sejuk mati mandang. Mata yang memandang. Lagi benar aku cakap kan? Kan maknanya kita nak pasangan kita sejuk mata mandang, anak kita sejuk mata mandang. Jadi kita nak anak dan pasangan kita ini menjadi qurratu a'yun. Ingat, rumahku syurgaku. Jadikan rumah sebagai syurga, insya-Allah, dan itulah keluarga, raikan mereka sebab perkahwinan bukan hanya di dunia, tapi perkahwinan hingga ke syurga, insya-Allah. Insya-Allah. Forever and ever. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Azam Tuan Kali di atas perkongsian tadi. Banyak sebenarnya tips-tips yang telah Ustaz berikan dan diharapkan dapat memberi manfaat khususnya kepada pasangan di luar sana. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Bersalam kepada isteri. InsyaAllah kepada semua rakan media, teruskan bekerja. Moga Allah berkati anda, besar pahala anda. InsyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe Ustaz. Amin, insyaAllah. Okey, baiklah. Wow, perkongsian yang cukup-cukup menarik oleh kesemua tetamu kita pada hari ini, dan kami harap sangat anda di rumah, khususnya kepada pasangan suami isteri, dapat menjadikan apa sahaja yang dikongsikan pada hari ini sebagai panduan untuk menghasilkan, untuk membuat hubungan antara suami isteri dan keluarga lebih harmoni. Baik, Fiza, Hawa, bagaimana di sana? Okey ke tu? Betul. Suka dengar apa Ustaz katakan tadi, rumahku, syurgaku. Bagaimana kita nak jadikan rumah kita tu syurga. Bagaimana untuk kita adakan satu keadaan yang kondusif lah, yang selesa. Walaupun kadang-kadang macam Ustaz kata di awal tadi, tak semua daripada kita ni dapat duduk di rumah yang besar ataupun selesa. Namun bagaimana kita menerima setiap apa yang telah ditentukan itu dalam keadaan yang redha. Kan kita belajar untuk mengharmonikan keadaan, menerima keadaan itu dengan seadanya. Macam orang kata give and take, betul lah ansur. Pasangan suami isteri ni memang kena faham antara satu sama lain. Kalau seorang ni terlalu sensitif, seorang ni, buat kata Ustaz tadi, kena kreatif dalam cara nak memujuk. Orang kata seorang api, seorang air. Okey, terima kasih kerana anda terus sudi bersama dengan kami mendengarkan perkongsian tentang topik kami itu tadi, dan semoga apa yang telah pun dikongsikan itu tadi banyak jugalah dapat memberi manfaat yang berguna, bukan sahaja untuk kami yang berada di studio ini, tetapi juga kepada anda yang berada di rumah. Kami nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu, ya Allah, daripada penyakit sopak, gila dan juga penyakit kusta dan daripada penyakit berbahaya. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan sebenarnya kami ada satu lagi perkongsian menarik bersama dengan anda semua tentang seorang artis lelaki yang bukan sahaja kacak tetapi telah pun menghasilkan lagu baru. Kalau kita cakap tentang artis lelaki ni dengan pasangannya memang sangat-sangat orang kata merupakan pasangan yang romantik, yang sangat orang kata sama cantik, sama padan kan, isinya lemah lembut, baik budi pekerti kan. Dan artis ini juga telah pun keluarkan sebuah lagu baru, apa? Ya, jom kita dengarkan daripada misteri lagi lah. Saksikan. Silakan. Hidup ini adalah anugerah. Ku syukuri kepada Yang Esa. Hapuskan semua rasa yang mengusik.
meskipun terluka rasa. Bebaskanlah mimpi-mimpi terindah. Oh, aku dan kamu tiada beza antara kita. Takkan menyerah, teruskan melangkah menjejak mimpi. Aku dan kamu mengejar bintang di angkasa. Tetap bersama, teguhkanlah jiwa hingga ke ujung dunia bersama selamanya. Aku dan kamu tiada beza antara kita. Takkan menyerah, teruskan melangkah menjejak mimpi. Aku, kamu, kamu, aku, kamu di angkasa. Tetap bersama, teguhkanlah jiwa hingga ke ujung dunia bersama selamanya. Aku dan kamu selamanya. Itu dia Bebas oleh Fatah Amin. Tadi Fiza dengan Uyaina pun cakap terus bersemangatlah bila dengar. Dan Fatah Amin ada bersama kita di talian. Hello, Assalamualaikum. Khabar Fatah? Hello, Waalaikumsalam. Khabar baik, Alhamdulillah. Tahniah atas single terbaru Fatah. Boleh share sikit tentang lagu Bebas ni? Okay, lagu ni diciptakan sepenuhnya oleh Rudy Nastia dan juga Leo Azman. Ni sebenarnya lagu pertama saya yang dicipta bukan oleh Aizat dan juga Mai Ramlan. Kalau sebelum ni saya banyak, lagu-lagu saya sebelum ni banyak dicipta oleh kawan saya, Aizat dan Mai Ramlan. Ini first time saya try dengan komposer luar, komposer yang lain. And then lagu ni berkenaan pasal tajuk sendiri pun tajuk lagu ni adalah bebas. Basically bebas ni adalah kita membebaskan diri daripada perkara-perkara yang negatif yang boleh buatkan kita rasa depressed. Kalau tengok music video untuk lagu bebas ni pun tengok macam mana ada seorang budak tu daripada dia ada masalah mental ada masalah depression, dan bila dia dengar lagu ni somehow macam boleh motivate dia untuk dia lebih positif lah. Dan tahniah, sebenarnya mesej tu tersampaikan. Kami yang mendengar pun turut terasa positivity yang ingin disampaikan itu. Dan Fatah, saya terbaca yang Fatah pernah memberitahu lagu ini sebenarnya diinspirasikan oleh isteri Fatah sendiri, iaitu Fazura, kerana Fazura adalah seorang yang sangat-sangat positif. Mungkin Fatah boleh kongsikan sedikit? Dan then of course pun dia ada banyak keluarkan lagu-lagu yang berunsurkan elemen-elemen positif, macam Sayangi Dirimu. Betul. Macam lagu dia Sayangi Dirimu. So basically saya pula tak pernah lagi keluarkan lagu yang mempunyai elemen positif yang boleh motivate orang ramai kan. So ini adalah first project saya dan alhamdulillah daripada feedback komen positif saya dapat tengoklah sebenarnya ramai yang menantikan lagu-lagu macam ni daripada saya. Okey, kalau kita cakaplah tentang penerimaan peminat pula kan, sebab kalau kita lihat dari segi genrenya mungkin agak berbeza. Rancak, nampak Fatah pun ada menari sikit dalam klip video tu tadi kan, mungkin memberi satu sisi lain ataupun sisi yang berbeza untuk Fatah. Dari segi penerimaan peminat Fatah pula macam mana setakat ni? Itulah macam saya cakap tadi, macam saya pun tak sangka dalam lagu yang bila saya lari daripada elemen lagu-lagu cinta romantik kan, macam lagu-lagu saya sebelum ni, saya pun tak sangka yang peminat saya macam Fatah, actually you boleh bawa lagu yang macam ni kan, lagu yang berunsurkan positif elemen dan yang boleh buatkan orang rasa bersemangat. Dan even video clip tu pun saya involve from the beginning, daripada start kita nak buat video clip dengan jalan cerita, saya pun macam
okay, let's do something yang different lah kan. Daripada kita buat satu macam video klip ni kita nampak ada satu jalan cerita macam budak tu, kita nampak budak tu yang actually tengah dalam masalah depresi dan sebagainya, dan bila dengar lagu ni, so kita boleh relate lagu ni untuk saya berikan lagu ni kepada orang-orang kat luar, peminat-peminat saya, supaya diorang pun boleh relate. Macam dengan keadaan sekarang ni kita tengah dalam PKP ni, mesti ramai stres duduk kat rumah kan. Mesti boleh dengar lagu ni boleh bagi orang motivate. Betul. Tapi ini memang betul. Bila kita dengar lagu ni tadi berulang-ulang kali masa preview, dan kita tengok di masa Popo hantar, kemudian tadi dengar lagi, memang bersemangatlah lagu ni. Tapi nak tanya jugalah cabaran untuk Fatah sendiri kan, lagu ini dirilis ataupun dikeluarkan dalam tempoh sekarang ni kan. Jadi cabaran untuk Fatah terus nak memastikan bahawa nak terus memberikan naskah terbaru ni kepada seluruh peminat-peminat seni tanah air. Apa cabarannya tu Fatah? Kita orang release lagu ni sebelum PKP, right before PKP. And then memang kita dah plan macam-macam nak buat tour, nak buat promo, and then kita dah plan nak pergi wanita hari ni, tapi tak berkesempatan ni sebab PKP. So apa yang boleh saya buat adalah kita hanya boleh release on digital, and then kita harapkan peminat-peminat boleh stream lagu ni secara digital sahajalah. Dan apa-apa pun pasti ada hikmahnya. Dan Fatah, kalau kita lihat lagu yang sebelum ni ada unsur romantik dan ini pula unsur-unsur positif. Mungkin perancangan seterusnya apa Fatah? Okey. Mungkin saya nak cuba untuk keluarkan lagu yang bergenre ketuhanan. Itu dalam perancangan saya bersama saya punya management Universal Music Malaysia. Sebab lagu ni pun antara lagu yang kiranya dah lama di request oleh peminat saya, nak tengok saya cuba mengeluarkan lagu yang untuk Islamik ataupun ketuhanan. So masih dalam perancangan lah. InsyaAllah kalau apa-apa nanti kita akan update. Okey, Fatah, tahniah sekali lagi di atas pelancaran single terbaru, dan kami juga mendoakan agar Fatah dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat untuk peminat seni tanah air. Fatah, Faz sihat ke? Sihat alhamdulillah. Dah sembuh dah? Dia dekat bilik tu. Dah sembuh dah dia? Dia dah recovering lah. Tangan dia recovering. Okey, sampaikan salam sayang kami kepada Faz juga. Selamat maju jaya. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Fatah terima kasih sekali lagi, dan kita doakan agar lagu ini akan terus dapat didengari dan diterima oleh seluruh peminat seni tanah air. Macam-macam pengisian yang sudah kami kongsikan bersama anda pada hari ini dengan topik yang cukup menarik dan juga lagu yang cukup positif kita dengar daripada Fatah Amin. Kami akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, pastinya di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran kita. Tapi sebelum tu ada sesuatu yang ingin terus kami kongsikan kepada anda. Bagi anda yang ingin terus menderma bersama dengan tabung COVID NSTP Media Prima Berhad. Ya, ini dia tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 sebagai satu usaha bagi melawan penularan COVID-19. Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP, Media Prima NSTP Humanitarian Fund merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan, terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal, frontline, mereka yang berada di barisan hadapan seperti petugas-petugas kerajaan seperti doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19. Keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Dan setiap sumbangan besar atau kecil amat bermakna dan sumbangan anda akan dikecualikan cukai. Okey, dan nampaknya esok kita akan kembali lagi dengan satu lagi topik yang juga cukup menarik yang dapat memberi anda inspirasi. Apakah mungkin antara aktiviti-aktiviti yang boleh anda terus lakukan bersama seisi keluarga? Bukan saja anak-anak tapi juga dalam kalangan orang dewasa. Betul. Kalau saya kat rumah ni tak pernah main game, sepanjang tempoh PKP ni tiba-tiba pula main game. Apa? PUBG, Fiza. Kalau awak? Saya baru je pasang trainer dekat basikal. InsyaAllah lepas ni kayuh dalam rumah pula. Wah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi aktiviti yang boleh kita lakukan. Contohnya macam main batu seremban, main dam, main monopoli dan macam-macam aktiviti yang kita boleh buat sendiri dekat rumah. Antara yang tular, tengok tak bagaimana ibu dan bapa yang kreatif tu main tepung. Ya, anak-anak.
Okey. Gelak-gelak je semua. Itu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda esok. Tips aktiviti di dalam rumah dalam Wanita Hari Ini Ekstra. Betul. Kami minta diri dahulu. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi esok. Bye. Bye. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga. Demi selamatkan dunia yang tercinta, ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintannya, mampu ditepuri keajaban di badan kita. Mengukir senyuman terindah, senyuman terindah, memancar bahagia. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala hujan ini. Bebaskan sengsara.